Assalamualaikum semua. Masih lagi dalam subjek sains. Okey, untuk kali ni kita akan masuk topik baru iaitu penebat dan konduktor. Okey, sebelum kita masuk dalam topik baru, mari kita flashback balik, mari kita ulang kaji sikit apa yang kita belajar minggu lepas. Okey, untuk minggu lepas kita dah belajar tentang lita elektrik lengkap dengan lita elektrik tidak lengkap. Kamu dah bina macam mana nak bina lita elektrik lengkap dengan macam mana nak bina lita elektrik tak lengkap. Alright, yang kedua kamu dah belajar tentang sebab ataupun kenapa mentol yang kita gunakan dalam lita lengkap tu tak menyala. Kenapa mentol yang kita guna tu tak menyala dalam lita lengkap? Kenapa? Sebab dia kenapa tak menyala? Sebab yang pertama adalah suis terbuka. Okey, sebab kenapa mentol tak menyala yang kedua adalah sel kering kekurangan tenaga. Okey, sebab yang ketiga adalah mentol yang kita guna tu dekat dalam lita tu adalah mentol rosak. Sebab yang keempat adalah pemasangan ataupun kita pasang mentol pada pemegang mentol tu tak ketat. Jadi itu adalah salah satu sebab kenapa mentol tak menyala lah. Okey, yang terakhir sekali, sebab yang terakhir sekali adalah wayar penyambung disambung pada komponen elektrik yang tidak betul. Maksudnya kita sambung wayar penyambung tu pada setiap komponen elektrik tu kita sambung dengan tak betul. Itu adalah antara sebab kenapa mentol tak menyala walaupun lita yang kita bina tu adalah lita lengkap. Kita masuk tajuk kita pada hari ini iaitu konduktor dan penebat. Okey, kita tengok. Mentol menyala apabila suis ditutup kerana arus elektrik mengalir dalam lita lengkap. Apakah yang terjadi pada nyalaan mentol sekiranya suis digantikan dengan objek ataupun bahan lain? Okey, mari kita lakukan siasatan. Okey, ataupun kita nak buat satu penyiasatan. Okey, tentang suis gantian, maksudnya suis yang kita guna dalam lita lengkap tu kita ganti dengan objek lain. Kita ganti dengan objek lain. Maksud kita nak tengok mentol yang kita guna tu menyala ke tak menyala. Cikgu nak kamu salin dulu arahan kerja untuk membuat penyiasatan, untuk kita buat penyiasatan suis gantian. Okey, arahan kerja tu cikgu dah letak dalam Google Classroom. Kamu boleh salin dulu dalam buku tulis. Alright, dah salin kan dalam buku tulis? Okey, arahan dia adalah bina satu lita lengkap. Okey, kita dah bina dah lita lengkap. Kedua, gantikan suis dengan objek berikut. Okey, kita dekat sini kita guna suis kan? Okey, kita nak gantikan suis yang dekat sini guna objek yang kita senaraikan dalam jadual tu. Ada 5 objek. Yang pertama adalah duit kertas. Okey, tekan dekat sini. Okey, tekan dekat bawah tu duit kertas. Mana duit kertas? Okey, ni duit kertas dollar bill. Dia tulis dollar bill dalam bahasa Inggeris. Kita tulis duit kertas. Okey, objek yang kedua adalah paper clip ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil dia klip kertas. Okey, objek yang ketiga kita kena gantikan suis dekat sini adalah coin ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil duit. Dalam bahasa Melayu kita panggil duit shilling. Okey, objek yang keempat adalah pemadam ataupun eraser. Okey, ni pemadam. Objek yang kelima yang kita nak gantikan dekat sini adalah pensel. Alright. Untuk pertama sekali, cikgu nak kamu tengok betul-betul macam mana kita nak gantikan suis dekat sini dengan duit kertas. Okey, kita tengok. Okey, tekan dekat ujung ni, titik ni, keluar gunting tu.
Okey, tekan pada gunting tu. Dah terputus dah litar kita. Alright, tekan dekat ujung Swiss tu, dekat sini bulatan tu, dot-dot warna biru tu, tekan pada gunting tu, simbol gunting tu. Okey, litar kita dah putus dekat sini. Alright, kita ambil apa? Kita ambil dollar bill, duit kertas. Okey, sambung dekat wayar penyambung. Okey, dah sambung. Ada arus tak? Ada aliran elektrik tak yang apa dah tu, yang anak panah warna merah tu? Tak ada kan? Okey, dekat sini sebelah tepi tu, dalam jadual tu kamu tulis mentor tidak menyala. Alright, kita gantikan duit kertas tu menggunakan objek yang kedua, iaitu paper clip, klip kertas. Kita guna, sambung dekat sini. Okey, mentor menyala. Dekat sini tulis, dekat apa dah tu, dekat jadual kamu tu tulis mentor menyala. Tengok dekat sini, anak panah mengalir, anak panah warna merah tu mengalir. Okey, anak panah tu adalah arus elektrik. Jadi dekat sini ada aliran arus elektrik yang akan menyebabkan mentor menyala. Alright, kita gantikan dengan objek yang ketiga. Objek yang ketiga adalah koin ataupun duit shilling. Kita tengok dekat sini, mentor menyala ke tak? Alright, mentor menyala. Tulis dekat kertas kamu tu, dekat buku tulis kamu, tulis dekat situ mentor menyala. Jangan usik lagi kotak yang konduktor dengan penebat tu, jangan usik lagi. Tulis yang mentor menyala ataupun mentor tak menyala je. Alright, mentor menyala guna duit shilling. Kita gantikan duit shilling ni dengan objek yang keempat. Objek yang keempat adalah eraser ataupun pemadam. Okey, gantikan. Okey, sambung. Okey, menyala ke tak mentor? Tak menyala. Jadi kamu kena tulis dekat kotak tu, dekat jadual tu, dekat pemadam tu, mentor tak menyala. Alright, gantikan pemadam tu dengan objek terakhir. Objek terakhir kita dekat sini adalah pensel. Okey, kita tengok pensel ni mengalirkan arus elektrik ke tak? Menyebabkan mentor menyala ke tak? Alright, pensel dekat sini boleh menyalakan mentor. Jadi tulis dekat jadual kamu tu, kalau kita guna objek pensel, mentor akan menyala. Tulis mentor menyala. Alright, dekat sini cikgu nak terangkan ada sesetengah objek yang kita guna tu dia boleh menyalakan mentor. Ada sesetengah objek tu bila kita guna mentor tak menyala. Dekat sini kalau mentor menyala bermaksud bahan yang kita guna tu boleh membenarkan arus elektrik mengalir dalam litar tu. Jadi kita kelaskan ataupun kita gelarkan dekat sini, kita panggil objek yang kita guna tu adalah konduktor. Maksudnya bahan konduktor adalah bahan yang membenarkan arus elektrik mengalir melaluinya. Maksudnya konduktor dekat sini bermaksud bahan yang membenarkan arus elektrik mengalir melaluinya dan menyebabkan mentor menyala. Bila ada arus elektrik mengalir dalam litar yang kita bina tu, mentor akan menyala. Jadi bahan yang kita gunakan tu adalah konduktor. Tengok pula apa itu penebat. Okey, penebat ni adalah bahan yang tak membenarkan ataupun tidak boleh ataupun tidak membenarkan arus elektrik mengalir melaluinya. Alright, maksud dekat sini adalah bila kita guna bahan yang penebat, dia tak akan menyebabkan mentor menyala. Jadi arus elektrik tak ada dalam tu. Maksudnya dekat sini kalau bahan tu penebat, arus elektrik tak boleh mengalir melaluinya. Maksudnya bahan tu tak membenarkan arus elektrik mengalir melaluinya. Jadi mentor tak akan menyala. Contoh dekat sini adalah apa yang kita guna, duit kertas.
duit kertas yang kita guna tak menyalakan, kita dah tulis dah tak menyalakan mentor. Jadi objek ni adalah penebat. Alright, cikgu nak kamu kena kenal pasti konduktor dengan penebat. Okey, kenal pasti duit shilling tu konduktor ke penebat, pemadam konduktor ke penebat, pensel konduktor ke penebat. Okey, dah semua dah tulis konduktor dengan penebat. Okey, jawab soalan yang dekat bawah kotak tu, yang dekat bawah jarual tu. Soalan pertama, senaraikan objek yang boleh menggantikan suis untuk menyalakan mentor. Senaraikan objek mana yang boleh menyalakan mentor. Okey, soalan yang kedua, senaraikan objek yang tidak boleh menyalakan mentor. Apa objek yang tak boleh nyalakan mentor? Okey, senaraikan. Alright, bila dah senaraikan, jawab dah soalan 1 dengan soalan 2, kamu buat kesimpulan. Okey, bahan yang membenarkan arus elektrik mengalir melaluinya adalah konduktor ke penebat. Okey, manakala bahan yang tidak boleh membenarkan arus elektrik mengalir melaluinya adalah konduktor ke penebat. Okey, dah siap, dah tulis dah siap dah dalam buku tulis. Cikgu nak kamu buat latihan pengukuhan dalam buku aktiviti muka surat 50 dan muka surat 51. Okey, dah siap buat semua latihan tu. Jangan lupa hantar gambar tugasan kamu dalam Google Classroom ataupun WhatsApp group. Okey, cikgu harapkan untuk kali ni semua orang boleh hantar kerja, boleh siapkan kerja. Jadi cikgu bagi kamu siapkan tugasan ni dalam masa seminggu. Untuk kelas yang akan datang seterusnya, cikgu harap kamu semua boleh siapkan sebelum kelas seterusnya. Alright, sekian saja untuk kali ini. Bye bye. Sekian. Terima kasih.